Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 14 September bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kerajaan Sarawak sedia mewujudkan lebih banyak prasarana sukan di negeri ini demi pembangunan sukan anak-anak Bumi Kenyalang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu ini termasuk membina sebuah velodrom untuk pusat latihan sukan berbasikal pada masa akan datang. Premier Sarawak berucap demikian pada majlis penyerahan bendera kepada Ketua Kontingen Sarawak Sukan Malaysia, SUKMA, edisi ke-20 di Kuching. Katanya pembinaan fasiliti itu kini dalam perancangan memandangkan Sarawak belum mempunyai kemudahan itu. Malah atlet Sarawak terpaksa membuat latihan di Semenanjung bagi persiapan menghadapi SUKMA kali ini. Dah masuk dalam plan kami, dah nak mula velodrom. Lagi kita ada dana, kita akan wujudkan stadium yang seperti itu. Kena apa? Kena untuk masa depan anak Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut menaruh keyakinan yang tinggi terhadap atlet-atlet Sarawak yang bakal beraksi pada temasya SUKMA itu mampu menuai lebih banyak kilauan pingat untuk dibawa pulang sesuai dengan laungan Agi Hidup Agi Ngelaban iaitu pantang menyerah kalah sekaligus merebut gelaran juara bagi SUKMA kali ini. Pada majlis itu juga, Premier Sarawak turut menyerahkan bendera kepada Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap yang juga Chief Dimission Kontingen Sarawak sebagai tanda bermula perjuangan 564 atlet Kontingen Sarawak. Terdahulu berucap pada majlis itu, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yakin walaupun beberapa acara yang menjadi lubuk emas buat Sarawak sebelum ini sudah digugurkan, namun Sarawak akan bangkit memberi kejutan pingat menerusi acara-acara lain yang akan dipertandingkan. Kontingen Sarawak kini sudah bersedia untuk beraksi dalam 31 acara dengan 426 pertandingan akan diadakan di 5 lokasi berbeza iaitu di Kuala Lumpur, Bangi, Bukit Jalil, Shah Alam dan Langkawi sepanjang temasya SUKMA yang bermula Jumaat hingga 24 September kelak. Kerajaan Sarawak menyediakan pelbagai insentif dan platform dalam usaha membantu memperluaskan produk dan perkhidmatan tempatan untuk menembusi pasaran luar. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, antara platform terlibat ialah mewujudkan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura atau status di Singapura dan Sarawak Product Pavilion di Kuala Lumpur selain menawarkan pelbagai perkhidmatan latihan dan skim bantuan kewangan. Ke arah itu, Dato' Amar Awang Tengah meniru para usahawan tempatan untuk merebut peluang perniagaan serta perusahaan yang telah disediakan kerajaan bagi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau berkata demikian pada perasmian Aiman Mart di Kuching. Terdahulu, Dato' Amar Awang Tengah memuji usaha Aiman Group of Companies dalam membantu peniaga-peniaga serta para petani kecil luar bandar memasarkan produk mereka di premis perniagaan baru tersebut yang terletak di tengah-tengah bandaraya. Hadir sama pada majlis tersebut ialah pengarah Aiman Group of Companies, Samad Othman. Sementara itu, pada majlis berasingan, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan bahawa kerajaan negeri sedang mengusahakan kajian biosaintifik serta melaksana dasar pintu terbuka ke arah mengukuhkan komitmen dalam pemeliharaan biodiversiti. Datuk Amar Awang Tengah berkata Sarawak juga telah bekerjasama dengan agensi tempatan dan antarabangsa seperti Universiti Tempatan, Program Pembangunan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertumbuhan Kayu Tropika Antarabangsa dan Kemudahan Alam Sekitar Global bagi menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang. Selain itu, beliau juga mengalu-alukan pihak yang berminat untuk bekerjasama dengan Sarawak ke arah menguruskan hutan dengan lebih holistik. Beliau berucap pada majlis pelancaran ekspedisi saintifik Gerenai Long Mekaba Baram Miri 2022. Ekspedisi ke-9 ini di bawah siri ekspedisi Heart of Borneo. Kadar tambang penerbangan yang tinggi, terutama ketika musim perayaan, bayaran balik atau pembatalan penerbangan serta keperluan lebih banyak penerbangan. Itu antara perkara yang dibincangkan Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM dalam pertemuan di Kuching semalam.
Selain itu, ia turut menyentuh tentang menyambung semula operasi penerbangan Kuching Pontianak Kuching, meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kemudahan di lapangan terbang, lesen pengendali aerodrom, lesen perkhidmatan udara serta perkhidmatan udara luar bandar. Perkara tersebut disuarakan sendiri oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, kepada rombongan dari MAFCOM yang diketuai pengerusi eksekutifnya, Datuk Seri Saripudin Kasim, semasa kunjungan hormat ke atas beliau. Datuk Seri Lee juga menyatakan tentang potensi industri penerbangan di Sarawak berikutan penubuhan ibu negara Indonesia yang baharu, iaitu Nusantara di Kalimantan Timur. Sementara itu, Datuk Seri Saripudin menjelaskan pihaknya akan memantau rapat berhubung kadar tambang penerbangan ke atau dari Sarawak. Walau bagaimanapun, beliau menasihatkan orang ramai untuk merancang awal percutian pada musim perayaan bagi membolehkan mereka menikmati kadar tambang yang lebih murah. Selepas 2 tahun menyepi ekoran pandemik COVID-19, Sarawak International Dragon Boat Regatta ke-8 kembali lagi tahun ini dengan penyertaan yang lebih besar. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan penglibatan 16 buah negara luar termasuk Britain, Amerika Syarikat, Itali dan Georgia itu, beliau menjangkakan kemasukan keluarga dan kenalan peserta akan menambah bilangan pengunjung. The last weekend of October, that is 28, 29, 30th of October, we'll be having the Sarawak International Dragon Boat Regatta. It's a very, very big event. It's the largest that we have organized, I think, which will involve 16 nations. 16 nations. There will be almost 2,000 foreign paddlers coming into Sarawak. Malah, tahun ini juga menyaksikan penyertaan 7 negara baru iaitu Iran, Georgia, Itali, Cyprus, Bangladesh, Britain dan United Arab Emirates. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media Regatta Sarawak 2022 di Kuching. Penganjur menawarkan wang tunai RM100,000 bagi juara, manakala RM20,000 bagi Raja Sungai pada Regatta Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan upacara iDoting pada 29 Oktober depan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi mengetuai delegasi dari Sarawak bagi menghadiri Kongres Air Sedunia yang sedang berlangsung di Copenhagen, Denmark bermula Ahad lepas. Menurut kenyataan media kementerian berkenaan, Kongres selama 5 hari itu bertemakan Water for Smart Livable Cities. Kira-kira 3,800 delegasi dari lebih 100 negara menghadiri kongres tersebut. Sementara itu, Datuk Julaihi dipetik sebagai berkata persidangan tersebut tepat pada masanya dan relevan. Ini kerana katanya industri air Sarawak akan mengalami perubahan transformasi dengan pelaksanaan sistem grid bekalan air Sarawak, penubuhan satu entiti bekalan air dan badan korporat sebagai pengawal selia dan mendakap digitalisasi. Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak dan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar dengan kerjasama Majlis Perbandaran Kota Samarahan dan Majlis Daerah Serian akan menganjurkan kempen pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik BEE isi rumah pada Ahad dan 24 hari bulan ini. JAS dalam kenyataan medianya menyatakan pada Ahad ini kempen berkenaan akan diadakan di kawasan parkir sebelah bangunan La Promenade Kuching Samarahan Expressway, Kota Samarahan. Manakala pada 24 hari bulan ini, kempen itu akan berlangsung di Kompleks Sukan Padawan, Jalan Kuching Serian, Siburan. Kempen akan bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang di kedua-dua lokasi. Sehubungan itu, orang awam boleh membawa BEE isi rumah mereka ke program ini dan pihak kontraktor berlesen akan membeli dengan harga tertentu bagi tujuan kitar semula dan kelestarian alam sekitar. Antara BEE isi rumah yang boleh dibawa ialah peti sejuk, mesin basuh dan televisyen. Sukan petong merupakan sukan yang boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina, bangsa maupun agama. Malah Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi berkata ia boleh menjadi medan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan budaya di samping memberikan kesihatan fizikal.
Memandangkan populariti sukan petong yang kian meningkat dan dilihat mampu menarik minat segenap lapisan masyarakat, maka saya yakin bahawa sukan ini akan menjadi platform landasan yang baik ke arah kita mengeratkan jalinan silaturahim, meningkatkan semangat perpaduan dan harmoni di kalangan masyarakat majmuk, masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Datuk Majang berucap pada majlis perasmian Padang Petong Rumah Bujang Endawi, Bukit Betani Bintulu dan penangguhan pertandingan petong Piala Datuk Majang Renggi. Kejohanan petong Piala Datuk Majang Renggi selama 2 hari itu anjuran bersama Persatuan Sukan Bowlers Bintulu dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Bujang Endawi. Ia telah melibatkan penyertaan 34 buah pasukan yang terdiri daripada wakil rumah-rumah panjang kawasan Samalaju Bintulu, Jabatan Kerajaan dan swasta termasuk pasukan askar Regimen Sempadan dari Kem Similajau. Pertandingan tersebut merupakan julung kalinya diadakan di kawasan Rumah Panjang, memandangkan Rumah Bujang Endawi merupakan rumah panjang pertama yang mempunyai padang petong. Padang petong tersebut telah dibina melalui peruntukan yang disalurkan Datuk Majang Renggi sendiri kepada rumah panjang tersebut. Sementara itu, pihak Benchmark Health Management and Solution Sendirian Berhad telah mengadakan program saringan perubatan percuma kepada penduduk dan pengunjung yang hadir. Dan saya berharap agar pihak Benchmark Health Management akan dapat mengembangkan perkhidmatan saringan kesihatan ke kampung-kampung dan rumah panjang seperti di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman. Pada majlis tersebut, Datuk Majang yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju telah mengumumkan geran peruntukan RM30,000 kepada Biro Wanita Rumah Panjang Endawi. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 14 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.